Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat pengurusi surau Jumaat An-Naim yang saya kasihi, kepada sekalian asatizah, para alim ulama, para immah, para masyayikh di surau yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab Al-I'lam bi anna tasawufa min syari'atul Islam. Terjemahan kita berada pada muka surat 17 Romanized. X tu 10 dengan V tu 7 lah kan? Betul? 17 kan? Allah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin. Lalu mu'alif berkata, iaitu tentang waqad kathura fi hadha az-zaman alladhi tagha syarruhu ala khairihi. Pada zaman ini telah banyak buruk berbanding baiknya. Kat situ. Jadi memang pada zaman ni, jadi zaman ni ditulis oleh beliau pada waktu itu bukan tahun 2000 tuan-tuan, tapi tahun 60-an, 70-an, 80-an. Fitnah tentang menganggap tasawuf ini sesat dan lain-lain itu dah wujud. Tasawuf ini sesat dan lain-lain ini dah wujud. Jadi dia kena jawab. Ya, memang semua isu kena jawab. Tapi jangan ingat kalau dia tak jawab seketika berarti sesat. Tak betul lah. Kadang-kadang orang ada busy juga kan nak jawab. So yang penting dia ada hujah bukan tak ada. So dia nak jawab kat sini. May yunkiru tasawufa wa yaz'umu annahu dakhilun 'ala al-Islam. Ramai orang yang mengingkari tasawuf dan menyangka bahawa ianya terkeluar daripada Islam. Lalu apa? Keluar daripada Islam yang didatangkan oleh pendusta dan mereka yang seumpamanya. Ja'a bihi masalamatul katabiyina wal budhiyina wa man ala syakilatihim. Dan dia kata apa? Ni ada yang tertinggal ni Arab dia. Dakhilun ala Islam, dia dibawa masuk ke dalam Islam. Yang membawanya adalah golongan-golongan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, wa budhiyin, dan golongan Buddha, wa man ala syakilatihim, dan orang-orang yang hampir sama dengannya. Wa anna sufiyata ashabu bid'in wa khurafatin. Ni mereka menyangka bahawa ahli sufi itu adalah pembuat bid'ah dan khurafat. Ni yang hari ni lah. Bila dengar golongan sufi ni, dia percaya wali ada, kutub ada, apa ni khurafat dia kata. Cuma saya nak tanya, definisi khurafat tu apa? Hukum dia, macam mana dhabitnya, di mana sesat, tempat sesatnya, tu semua kena lengkap. Kita tak boleh hanya kata khurafat. Dia kena jelas kitab Torah siapa yang berbicara tentang khurafat dan macam mana contoh khurafat, dawabit. Itu kena jelas. Ni. Ila ghairi dzalika min ad-da'awi allati ya'baha al-aqlu wa yukadzibuha an-naqlu. Jadi mereka menyangka bahawa ahli sufi itu adalah pembuat bid'ah dan khurafat, dan banyak lagi dakwaan yang dibantah akal fikiran dan didustakan oleh dalil daripada naql.
Itu didosakan lalu. Kerana itu kami merasa yukadzibuha an-naqlu. Lalu dia kata fantudibna li ibtaliha bihadzal kitab alladhi narju ath-thawaba alayhi min Allah Ta'ala waltazamna fihi iradal adillati minal kitabi was sunnah. Kerana itu kami merasa menjadi satu keperluan sekarang untuk menyanggah dakwaan tersebut melalui kitab ini yang kami harapkan daripadanya ganjaran pahala daripada Allah. Itu tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk jawab. Cara jawabnya, metodologi dia. Kami menyiringkan di dalamnya dari dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis, serta kami mengusahakan untuk menerangkan. Jadi metodologi dia adalah dia bawa dalil dari Quran dan Sunnah. Kan dia orang yang mengingkari tasawuf hari ini, dia kata tasawuf tu tak ada sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Fallacy yang paling mudah, macam yang kita bincang bulan-bulan yang lalu, tasawuf tu buktikan satu hadis Nabi sebut tasawuf, kan tak ada. Dia kata, kan kita dah bahas benda tu. Jadi contoh lain, isu-isu ni lah, zikir Allah, zikirhu, wali kutub, wali autad, cium tangan guru, boleh ke cium tangan guru, perbahasan cium kaki. Ni nampak sangat tak baca kitab diorang ni, tak baca hadis. Ada hadis, bukan tak ada, ada hadis. Dan ulama Wahabi sendiri membenarkan. Syekh Utsaimin ni pembesar ulama Salafi di Saudi dulu, dia sendiri kata boleh, bukan boleh, sunat lah tu. Ini contoh dia. Terkejut orang-orang, betul ke? Takkan Salafi kat Malaysia tak tahu? Tak tahu, dia orang tak baca lah kot. Jadi pernah saya bersama Datuk Mufti Negeri Sembilan tanya, ni dia orang ada yang duk hentam kata syirik lah, khurafat lah, ta'assub. Bahasa dia ta'assub, sebab tarekat-tarekat ni dicium kaki guru, dia kata macam tu. Lepas tu bukannya ada kat Malaysia pun, itu dekat India, dekat tempat lain. Tapi isu itu dibawa ke Malaysia. Malaysia memang adat dia tak adalah hari ini, tak ada pun hari ini. Tapi ditanya, so sesat lah. Diorang tuduh sesat. Jadi Datuk Mufti hantar mesej kat saya, minta hujah lah. Saya kata lah, itu dalam kitab Imam Nawawi karang kitab nama dia Majmu'. Dalam tu dia bagi hadis, cium tangan, cium kepala, cium dahi, cium pusat, cium lutut, cium kaki. Imam Nawawi bagi. Tak percaya lagi. Takkanlah sesat sebab cium kaki. Allah, ini nama dia orang tak mengaji. Ini masalah paling besar. Ini dia dah sebut. Lepas tu jangan cakap, itu hanya ada dalam kitab tasawuf. Kitab Majmu' tu bukan kitab tasawuf, tu kitab fiqh. Hadis dia pun ada, hadis Nabi. Kisah dia, ada dua orang Yahudi datang berdebat dengan Rasulullah SAW. Berdebat, berhujah lah maksud dia, bermudzakarah. Lalu mereka sudah kalah dengan Nabi SAW, maka mereka pun ambil baiat dengan Rasulullah SAW. Mereka ambil syahadah dan baiat dengan baginda SAW, cium tangan dan lalu turun cium kaki baginda SAW. Baginda tak kata la hadza syirkun. Ada Nabi sebut itu? Tak ada. Lepas tu ada yang tak faham, dia akan kata, itu khusus Nabi. Habis semua hadis Nabi jadi khusus Nabi lah nanti. Kan bukankah kita tujuan hadis Nabi SAW itu adalah untuk mengajarkan kepada kita syariat, kan? Mana yang halal, mana yang haram. Takrir Nabi biarkan tu menjadi boleh hukum dia. Binatang dog ni Nabi tak suka, tak nak makan, tapi Nabi tak kata, Nabi just tak buat. Tapi sahabat makan, dibiarkan dia.
Ulama kata takrir Nabi menunjukkan dog itu halal untuk dimakan. Ini contoh dia. Tiba-tiba hari ini bila ada ni, oh tak, itu khusus Nabi SAW. Khusus Nabi ini kena ada dalil yang mengatakan itu khusus bagi Nabi. Contohnya Nabi kahwin lebih dari 4, poligami lebih dari 4. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam banyak nasnya menunjukkan itu khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini itu kena ada dalil. Ini itu. Hadiri wal hadirat hafizakumullah. Dan kita kadang tak, masalah di sekarang kadang-kadang dalam suatu keputusan itu adalah bergantung kepada yang menulis kertas kerja. Yang menulis kertas kerja ini kadang-kadang ahli akademik yang macam-macam. Ada ahli akademik yang saya memang baca tulisan kertas kerja dia mengarut. Kalau dah dia tu memang menentang tasawuf, walaupun seindah permata sekalipun akan dibuat dalam bentuk seolah-olah permata menjadi kaca. Itu kita kena faham. Ini yang terjadi. So cara terbaik, okey, Syekh Abdullah Humari kata saya bawa dari Al-Quran dan Sunnah. Ni dibawa. Wa qasadna idahad dalalati bi'ibaratin mubsatatin hadiatin khaliyatin minat ta'qid ma'al istishhadi bi kalami a'immatil muslimin wa ulamaihim wa minallahi nastamiddul mu'unata wat taufiq. Maksud dia apa tuan? Serta kami mengusahakan untuk menerangkan dalil tersebut dengan ungkapan yang mudah, dapat difahami lagi tidak bersimpul-simpul. Seterusnya ditambah dengan komentar daripada perkataan imam besar muslimin dan para ulama'nya. Kepada Allah jualah kami memohon pertolongan dan taufik. Ada yang kata, siap kata lagi, kalau nak cari pendapat boleh, cari dari kitab semua akan jumpa, boleh. Dia kata, oh, cium kaki boleh, oh, carilah kitab bebas akan jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama kita lihat siapa yang berpendapat tersebut. Means Imam Nawawi ini tak berpegang pada Quran dan Sunnah ke bila dia bagi pendapat? Lalu isu dia kita kena tengok juga. Isu dia isu khilaf, isu usul atau isu furu'. Kalau isu dia itu memang banyak berpendapat berdasarkan Quran dan Sunnah, ada sandaran dia, entah tak setuju, entah tak boleh kata carilah kitab mesti jumpa. Lah benda tu memang khilaf. Contoh dia istighasah. Istighasah ni kita pergi kat makam Rasulullah SAW, para wali, para sahabat, kita kata, ya Rasulullah bantulah aku. Itu nama dia istighasah dan tawasul. Ulama tak bezakan. Ulama hari ni yang Wahabi dia bezakan. Tapi tak apa, kita biarkan. Kita katalah terserah istilah. Fala musyahata bil asami ba'da fahmil ma'ani. Tak payah gaduh dengan istilah lepas faham makna. Ada dalil ke tak ada dalil? Dia orang kata syirik. Dia dah tuduh syirik. Syirik itu menduakan Allah. Berarti kufur. Ini. Kalau ada yang tak berani suruh kufur tapi dia kata syirik. So kita kata syirik ni syirik mana? Syirik khafi atau syirik jali? Syirik jali kufur. Syirik khafi ni tak kufur. Riak. So dia nak kata syirik jali tapi tak kufur. Macam mana pula? Kadang dia tak berani juga sebab nanti dituduh pengkafir, takfiri. Dia pun takut dari ni. Dia tak nak kafirkan orang. Tapi dia nak sesatkan. Cuma dia nak sesatkan, dia kata syirik. Ni dia confused. So saya nak kata terus terang, itu ada dalil dia. Ulama, sebab itu Imam Nawawi ajarkan. Imam Nawawi ajarkan manasik, dalam manasik haji dia, dalam kitab Majmu' dia juga, dia sebut lagi minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Setelah kewafatannya, dia cerita pergi kat kubur tu, kau jangan pandang kiblat, kau pandang makam Rasulullah SAW, pandang wajah Rasulullah SAW yang mulia. Lalu kau bertawasul dengan dia, lepas tu kau minta syafaat melalui dia. Ini nak kata apa lagi? So, dalil dia ada, hadis dia jelas. Dikisahkan ada Qutbi,
Yang memang waktu itu berdoa dan minta kat Rasulullah SAW. Tapi of course lah dia tak niat Rasul yang buat, yang menjadikan Allah. Dawabit ni dah jelas. Kalau orang pergi kubur, dia minta kat wali tu, tapi dia tak minta kepada Allah, dia tak baca Fatihah. Logiknya orang pergi kubur, tuan-tuan pergi kubur mak bapak kita, atuk kita, kita bertawasul, istighosah, kita baca tahlil lagi, kita baca yasin lagi, kita hadiahkan pada dia. Sebab itu menunjukkan kita dah letak iman dalam hati kita, tauhid dalam hati kita. Akan tapi kerana kita tahu kita ini lemah, kita tahu wali-wali tersebut, Rasulullah SAW, Nabi tersebut adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa masalahnya kita jadikan dia sebagai perantara? Out of love kita panggil, atas dasar cinta kita kepada orang yang Allah jelas-jelas cinta kepadanya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi itu ada dalil, bukan tak ada dalil. Maka Al-Quran dan Sunnah yang banyak itu perlu pada penjelasan daripada ulama. Ini yang dia kata. Maka dia nak jelaskan kalam-kalam hadis tadi, kerana hadis Nabi ni ada yang universal, ada yang particle. Means kalam, firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, ada yang spesifik, tapi ada yang bersifat general. Ini ada ilmu, nama dia ilmu usul fiqh. Kita nak istinbat tu ada ilmu dia. So untuk menilai dia tu macam mana? Kita perlu analisa lafaz tersebut. Dalam analisa ini, manusia ni macam-macam. Ada yang memang alim, automatik dia boleh dapat, tangkap dan dia bagi pendapat. Contohnya imam-imam mujtahid. Itu pun mereka berbeza pendapat. Ni genius ni. Ni orang-orang genius, mujtahid mutlak. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, ini genius. How they can analyze. Dia orang baca dalil tu, dia orang dah boleh terus. Tapi orang macam kita ni, nak faham tu satu hal. Bahasa Arab pun belum tentu betul. Yang dalam Facebook, dalam apa ni, tak payah kata lah. Yang duk banyak cakap dalam Facebook ni belum tentu boleh cakap Arab pun, belum tentu boleh baca Arab pun. So itu satu. Yang kedua, maybe dia tahu satu hadis, dia tak tahu lagi berapa ribu hadis yang lain. So we need a scholar to guide us to understand the text. Ini yang dia kata ma'al istishhari. Jadi kita, kalau bahasa Arab dia beserta untuk ditulis ditambah dengan komentar. Bahasa terjemah dia masih belum direct. Istishhad ni apa? Quran Sunnah ini kita pakai disertakan dengan persaksian dan penjelasan, dan ulama tersebut mengakui maksud ayat ini seperti ini. Itu dipanggil istishhad. Sebab itu kita hidup di Malaysia ni, perbincangan fiqh, banyak pendapat, khilaf. Kita tahu ini khilaf. Kita nak bagi pendapat ni, kadang-kadang kita terpaksa refer dengan ulama dalam penilaian mereka yang bukan hanya sesuai dengan maknanya yang kita anggap, bukan hanya kita rasa ni paling kuat, paling sahih, tapi kadang-kadang yang paling maslahat dengan keadaan umat. Ini kita kena tahu. Ini. Jadi kalau dah nak ambil pendapat yang rigid, akhirnya kita menjadikan orang yang biasa pergi, orang yang tak pernah solat, dah mula solat, kita nak kata dia tak boleh. Kau ni. Akhirnya dia patah balik untuk tak solat. Baik ke tak baik? So kalau benda tu khilaf, kita biarlah. Saya bagi contoh. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, perempuan aurat dia kan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi dalam mazhab Syafi'i disuruh untuk tutup dagu perempuan. Sebab apa? Takut bila dia salam ke, takut bila dia bergerak ke, terbuka macam ni. Ini macam terbuka aurat. Lebih kurang laki ni sarung dia teratas lutut. Batal ke tak batal? Batal. Jadi ulama suruh tutup dagu.
Tapi kalau dekat Malaysia ni susah lah Ustaz. Orang awam untuk dagu pakai macam ni, kadang-kadang macam ni je, kadang macam ni kan. Ni macam mana ni Ustaz? Yelah, kita ajar yang terbaik. Tapi ada tapi lah. Bila banyak sangat dah umumul balwa ni, so ulama kata al-amila mazhaballah. So ikut mazhab lain yang tidak mensyaratkan macam tu. Kan? So dia kata kita bagilah keringanan dia. So ini pendapat ulama. Dan boleh tak kita ambil? No, kalau nak cari memanglah boleh cari, boleh jumpa. Dah kerana dia perlu. Kerana menilai kita perlu untuk menjaga kemaslahatan awam. Kalau kita rigid sangat, habis nanti orang mu malas dah nak pergi masjid. Aku pergi je semua salah, ni pergi salah, tak payah. Macam mana? So you have to be wise. Ya, kita ajar, kita cuba didik, kita cuba bagi pengajaran, kita beri. Sebab kita juga kena ada sifat toleransi. Tapi janganlah buat benda-benda yang mengarut. Ustaz mengajar pula benda yang mengarut. Benda yang jelas-jelas tak boleh, dia nak kata boleh. Benda yang tak perlu, dia kata perlu, tak jadi maslahat pun. Itu tak betul. So dia kena ada hujah. Itu tujuan, itu sebab itu kita ada jabatan-jabatan mufti untuk pastikan menilai tersebut yang paling aslah itu sesuai dengan kepentingan awam. Jadi kita tak boleh lari dengan pendapat ulama dalam hal tasawuf lagi-lagi. Dalam hal tasawuf. Oleh sebab itu dia minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fi fatwa li Maulana Syekh Al-Imam Al-Walid. Di dalam fatwa karangan Maulana Syekh Imam Al-Walid, iaitu ayahanda dia. Disebut Al-Walid tu ayahanda dia. Ayah dia memang alim, sufi alim. Nama dia As-Sayyid Muhammad bin Alawi Muhammad bin Alawi Astaghfirullahaladzim. Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Dia Hasani. Hari ini kat Indonesia gaduh sah ke tidak nasab Said daripada Yaman. Ada yang saya disuruh kiai-kiai saya lah untuk jawab diorang tentang nasab ni. Saya dah berhujah. Diorang sampai kata, nasab Morocco pun tak sah, dia kata. Saya kata, Morocco ni, raja Morocco Adarisah tu, keluarga Hasani tu bukan seorang, berjuta, tuan-tuan. Zat nasab diorang ni dah mutawatir, tuan-tuan. Lepas tu boleh diorang, itu pun dia nak batalkan. Hanya semata-mata tak puas hati dengan satu dua tokoh Habib, dan terlebih Islam Nusantara ni, terlebih Islam Nusantara ni akhirnya jadi resis. Kalau tak darah bumi putera Indonesia, dianggap imigran lah, keluar kata-kata kotor di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri. Saya tengok tu saya sedih. Sebab apa? Ulama kita dulu, tuan-tuan, di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana satu dunia, di Maghribi, kita semua disaksikan bahawa ulama-ulama syurafa keturunan Rasulullah SAW ini sangat banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di alam ini. Ini fakta yang kita tak boleh lari. Ini fakta yang kita tak boleh lari. Toku Paloh itu Al-Aidarus. Lalu di Nusantara ni Masya Allah banyak. Husaini sangat banyak. Al-Qadri itu termasuk syurafa. Di Brunei ada Syarif Alawi, itu termasuk Syarif. Sultan Brunei termasuk ada darah Syarif. Ini dan lain-lain. Boleh beli buku tentang Syed Muhammad Ali, Prof Naqib Alatas, preliminary macam mana preliminary study on how Islam arrived to this nation lah, di alam Melayu ni. Di Morocco nama dia Adarisah Maulay Idris
Az-Zarhun Al-Hasani. Itu semua sabit. Jadi ayah dia ni Hasani. Dan tidak diingkari. Yang ingkar tu dia nak manuskrip. Saya nak manuskrip ditulis oleh kitab nasab pada abad tersebut. Yang tulis nama tu, dia nak macam tu. Kalau tak ada berarti palsu. Dipalsukan. Yang buat, yang guna kaedah ni orientalis. Orientalis menafikan Al-Quran. Dia kata Al-Quran itu dibuat oleh para sahabat, dibuat oleh tabi'in. Jadi Rasul tak sabit. Sebab apa? Tak ada manuskrip. Ini orientalis. Sebab dia kata Quran itu palsu, tak ada manuskrip. Buktikan manuskrip tertua abad kedua adalah abad ke-1 Hijriah, iaitu 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun setelah Rasulullah SAW. Berarti dia kata tak sabit. So it is, distortion, false, is not the word of Allah, dia kata. Kan? Atau macam-macam. Orang tuduh macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nah, ini golongan orientalis. Dijawab oleh umat Islam. Tak semestinya pembuktian sejarah kena melalui yang dipanggil dengan manuskrip pada zaman itu. Kitab-kitab ulama yang kita tahqiq, banyak yang tidak di zaman itu. Manuskrip di zaman itu tak jumpa. Kerana apa? Kerana kita tahu manuskrip dia ada, imam ini karang, orang semua tahu. Lepas tu datanglah Mongolian, dia bakar perpustakaan Baitul Hikmah, beratus ribu kitab dari mula abad ke-5 sampai ke awal abad ke-5 ke belakang dibakar oleh Mongolian. Sebab itu Abul Hasan Al-Ash'ari, kitab dia sikit yang kita jumpa. Padahal riwayat dia karang 200 kitab. Mana pergi? Hanya ada 11 kitab hari ni yang kita jumpa. Yang lain ni pergi mana? Dah kena bakar lah. Oh, just because tak jumpa kita menafikan. Boleh tak? Mana boleh macam tu, Syekh? Lalu ini saya kata nasab-nasab tu diriwayatkan dengan syuhrah wal istifadah. Orang semua tahu, orang semua kenal, orang semua dah bahas. Ingat? So nasab dia sampai. Kenapa tak sampai? Ada sampai nasab dia. Bukti dia ulama semua sebut. Ulama dia bukan ulama biasa, ulama yang dipercaya, kita panggil al-hafiz. Syarat al-hafiz, muhaddis tu dia kena pertama saduq. Perawi ni kan, dia kena jujur. Orang yang jujur, tak boleh tipu. Yang kedua, dia kena kuat dabit. Kena kuat, dan syarat-syarat yang lain. Dabit dia kuat hafalan. Ulama yang dituduh tadi tu, tak ada satu periwayat dia tu penipu, dia tu mudalis, dia tu pembohong, tak ada. Yang ada semua cerita dia ni orang baik, orang soleh, orang dihormati, orang dan lain-lain. Tiba-tiba boleh jadi macam tu, tuan-tuan. Saya pun heran. Ini zaman sekarang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini di Indonesia lah. So Maulana al-Imam ni alim. Ajaba biha man sa'alahu. Dia menjawab dengannya fatwa tersebut bagi orang yang bertanya padanya. Tentang apa? Man sa'alahu an awwali man assasa at-tariqatah. Wa hal ta'sisuha bi wahyin samawiyyin. Ja'a fiha wa amma awwalu man assasa at-tariqatah wa hal ta'sisuha bi wahyin ila akhirih. Lalu dia kata, beliau menjawab persoalan berkenaan siapakah pengasas tarekat. Adakah ianya diasaskan berdasarkan wahyu daripada langit? Di dalam kitabnya terdapat adapun persoalan siapa pengasas tarekat. Dan apakah ianya diasaskan berdasarkan wahyu daripada langit? Dan soalan-soalan seterusnya ila akhirih fal ta'lam. Dia jawab apa dia jawab?
falta'lam anna tariqata assasaha al-wahyu as-samawiyu fi jumlati ma usisa fid din al-muhammadi idh hiya bila syakkin maqamul ihsanil ladhi huwa ahadu arkanid din ats-tsalatsah allati ja'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma bayyanaha wahidan dinan. Faqala hadza Jibril jaa yu'allimukum dinakum. Apa maksud dia? Lalu dia kata, maka hendaklah kamu mengetahui bahawa asas tarekat itu daripada wahyu langit membawa maksud yang sama di dalam perkara yang diasaskan daripada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini kerana tasawuf itu merupakan maqam ihsan yang tanpa syak lagi adalah satu daripada rukun-rukun agama yang 3. Lalu dia kata, perkara ini disebutkan oleh Nabi SAW sendiri ketika menjelaskan berkaitan agama satu persatu. Nabi SAW bersabda, inilah dia Jibril telah datang untuk mengajarkan kepada kalian agama. Jadi tarekat ini, tarekat tasawuf ini, dia datang daripada maqam ihsan yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Dan ia tiang agama, tiang seri agama. Kerana apa? Kerana baginda SAW bersabda ketika Jibril pergi jawab kepada Umar dan para sahabat yang lain, apa baginda SAW sabda, hadza Jibrilu, inilah Jibril, jaa, dia telah datang, liyu'allimukum, yang mengajarkan kepada kalian semua, dinakum, agama kalian semua. Ni hadirin wal hadra hafizakumullah. Lalu dia sebut, fa ghayatu ma tad'u ilaihi tariqatu wa tishiru ilaihi huwa maqamul ihsan ba'da tashihil islami wal iman. Ini motif bagi tarekat dan perkara yang ditunjukkan di dalam tarekat adalah mendapatkan maqam ihsan. Iaitu apa? Setelah mana membetulkan Islam dan iman. Jadi kita tak kata cukup dengan tasawuf, tak. Kena ada maqam keiman, kena ada maqam Islam. Means kita kena ada akidah, kita kena ada fiqh, kita kena ada tasawuf. Tiga-tiga kena ada. Sebab itu di dalam tarekat Naqsyabandiyah, dia ada satu kitab yang dipakai di University Al-Azhar Al-Sharif, disesatkan oleh salah satu jabatan mufti di Malaysia ni, kat utara sekali. Sebab apa? Dalam tu mu'alif tu dia ada satu perkataan dikritik dan dia sesatkan. Ini kitab dipakai oleh mana? Dipakai oleh University Al-Azhar Al-Sharif. Dipakai oleh University Al-Azhar Al-Sharif. Nama dia Tanwirul Qulub. Kitab tu nama dia Tanwirul Qulub. Kalau tuan-tuan beli kitab Tanwirul Qulub tu, dekat pertama sekali bab ilahiyat ketuhanan, bab akidah, bukan ilahiyat, akidah. Akidah ni meliputi ketuhanan, kenabian, sam'iyat, hari akhirat, lengkap. Dalam tu dia ada bahas tentang karamah. Bab karamah tu dia cerita tentang pergi ziarah kubur. Dia cerita tentang bagaimana kita istighasah dengan wali. Datang keluar dia tak faham, dia baca ibarat tu lain kod, lepas tu dia sesatkan. Betul? Sebab dia kata yakhruju wali wa yaqdi al-hawaish binafsihi. Binafsihi tu dia kata yakhruju al-wali, wali tu keluar dengan zat dia, dengan tubuh dia ke macam mana. Macam mana tak, saya tak ingat. Detail dia tu kena tengok surat fatwa dia. Tapi inti dia itu kitab yang dikritik. Padahal kita baca tu, saya mengaji kitab tu di pondok dari awal sampai akhir. Di Kedah pernah jadi silibus.
Datuk Wan Muhammad, mantan KP Jakim, dia cerita kat saya, oh dulu kat Kedah ni ngaji guna ni, pelajaran sanawiyah. Di Al-Azhar itu kitab Mu'tabar. Perbahasan tu dah habis. Tapi di Kona makna ikut selera mereka, bukan ikut yang difaham oleh ulama, bukan yang difaham oleh kami sendiri. Bukan yang difaham oleh ulama-ulama, bukan difaham oleh yang mengarang tu sendiri, dan lain-lain. Macam mana kita Tanwirul Qulub nak disesatkan? Ini. Jadi Tanwirul Qulub ni kitab muktabar. Awal dia akidah. Lalu fiqh. Fiqh ni mazhab Syafi'i. Akidah dia Asy'ari. Fiqh mazhab Syafi'i ni dari mula taharah sampai jinayat semua dibahas. Pernikahan semua dibahas. Lengkap. Muamalat, pernikahan, semua dibahas sampai habis. Menyuruh untuk kaji mendalam fiqh ni. Jadi kena peganglah kepada fiqh. Kalau ada orang ngaku tasawuf tapi tak nak solat, ketuk dia. Orang ikut tarikat tapi malas ibadat, ketuk dia. Maksud ketuk dia ni, kabarlah kat dia. Janganlah faham literal, Ustaz Aiman suruh dia pukul. Oh bukan. Ketuk ni boleh maksud majazi. Kan? Saya punya nenek tu katuk ni. Katuk ni maksud dia, katuk ni memang literal pukul. Dia orang Kedah dia kata lah, dia ni orang Tara. Dia kata maksud katuk ni kadang ingatkan dia lah kan. Ni apa, bagi dia warning. Macam tu. Ini contoh dia. Tak tutup pintu nanti apa maktuk katuk ni. Dia kata macam tu. Dia kata macam tu. Dia kata contoh dia. Ini wallahualam. Ini nama dia. Baru dia bahas tentang tasawuf. Dia bahas tentang tarekat Naqsyabandiyah secara lengkap. Dari mula sanadnya, dari mula urusan rabitahnya, khatam khawajagannya, semua dia bahas lengkap. Orang yang tak faham lepas tu kona kot lain. Ni hadirin wal hadirat afizakum. Lalu dia sebut, dia sebut kat sini. Lalu jadi kena tashihil iman wal Islam, Islam wal iman. Liyahruza ad-dakhil fiha wal mad'u ilaiha maqamatid din ats-tsalatsah. Iaitu apa? Ianya untuk menjaga martabat agama yang ketiga kepada orang yang masuk di dalam tasawuf dan orang yang diajak ke dalamnya. Ini ad-dhaminah li muharriziha al-qa'im biha as-sa'adah al-abadiyah fid dunya wal akhirah. Sebagai jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Supaya dapat jaminan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Wa dhaminati aidan li muharriziha kamalad-dini. Iaitu apa? Dan jaminan terhadap kesempurnaan agama kepada orang yang menjaganya. Fa innahu kama fil hadis ibaratun anil arkanis tsalatsah. Iaitu apa? Tasawuf itu seperti mana di dalam hadis merupakan satu ungkapan terhadap rukun yang ketiga, iaitu tasawuf itu ihsan. Ini dia nak khabarkan. Faman akhalla bimaqamil ihsan alladhi huwa tariqah fadinuhu naqisun bila syakkin. Barang siapa yang mencacatkan maqam ihsan itu, iaitu tarikat, maka agamanya akan cacat tanpa ragu lagi kerana dia meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukun agama. Orang yang mengkritik tasawuf, mengkritik tariqah, menafikan tariqah itu tak wujud dalam Islam contohnya, dia dibawa masuk dalam Islam, ini berarti dia telah mencacatkan salah satu daripada rukun agama yang tiga. Ini dalam fatwa As-Sayyid Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala. Ni, saya baca. Jadi ada sumber. Bukan saya pakai cakap ceramah. Ini. Lalu dia kata, kerana ini juga ulama al-muhaqqiq menyebutkan wajib masuk di dalam tarekat dan menelusuri jalan tasawuf
dengan kewajipan yang berbentuk ain tertanggung kepada semua seorang secara individu. Masya Allah. Lalu apa maksud dia, tuan-tuan? Dengar ni. Wah, ini yang menarik ni. Walihadha litarkihi ruknan min arkanihi walihadha nassa al-muhaqqiqun ala wujubid dukhuli fit tariqati wa suluki tariqat tasawuf wujuban ainiyan. Ni. Oleh sebab ini ulama-ulama ahli tahqiq telah menaskan untuk wajib masuk di dalam tarekat dan berjalan pada jalan tasawuf sebagai wajib yang aini, fardu ain, wajib bagi setiap orang. Sampai macam tu Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Wastadallu 'alal wujubi, mereka beristidlal atas kewajipannya bima huwa zahirun, dengan apa yang zahir, aklan wa naqlan, secara akli dan juga secara naqli. Ini dalam fatwa Syekh Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Ada satu lagi tokoh, cuma dia ni controversial, sebab dalam berbagai kitab dia banyak ulama disesatkan, termasuk di kalangan ahli sunnah. Dia klaim sebagai Asy'ari, Maturidi, Syafi'i, tarekat Rifaiyah. Nama dia Syekh Abdullah Abdullah Al-Harari, pendiri gerakan Ahbash. So dia ni meninggal tahun 2008. Dia ada banyak buku yang dia tulis. So dia ada karang kitab, nama dia At-Tahdzir Asy-Syar'i Al-Wajib. Tahdzir tu bagi warning secara syarak yang wajib untuk dia warning. Di situ dia listkan tokoh-tokoh yang dia kritik dan kitab-kitab yang dia kritik. Ada di kalangan tokoh ni yang sampai dia mensifatkan keluar daripada Islam, yang boleh difahami oleh sebagian ulama sebagai kufur lah. Sebab itu ada di kalangan pengikut dia hari ini, tokoh-tokoh tersebut kalau kita sebut rahimahullah pun dia, tak boleh. Tak boleh rahimahullah, dia bukan Islam lah. Sampai macam tu. So ni nama dia gerakan Ahbash. Bukan gerakan, tokoh dia nama dia Abdullah Al-Harari. So Syekh Abdullah Harari ini dia ada satu pendapat di mana orang yang mengatakan bahawa ikut tasawuf dan tarekah ini adalah wajib atau fardu dianggap murtad, riddatun, murtad, keluar dari Islam. Padahal Syekh Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari mengatakan wujuban ainian. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Abdullah Harari ini dalam berbagai kitab dia memuji Sidi Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari ini yang mengarang kitab ni. Dia puji melangit sebab Sidi Abdullah ni pernah memuji Abdullah Harari dalam kitab bid'ah dia. Sebab waktu itu Syekh Abdullah Harari ni dikritik Albani. Dikritik Albani, yang Wahabi tu dikritik. So dia ni juga melawan Wahabi. So dia pujilah Abdullah Harari ni hebat, dia kata macam ni. Lepas tu dia pergi hentam ulama lain sebab isu ini, tanpa dia tahu ternyata Sidi Abdullah bin Siddiq Ghumari sendiri berpendapat, maksudnya ayahanda dia juga berpendapat bahawa bertasawuf, bertarekah itu menjadi wajib aini. So automatik, sebab tu kita tak boleh terlalu ta'assub. Pendapat-pendapat ulama ini kita kena iktiraf, kita kena terbuka. Ini adalah pendapat, kita tak boleh nafikan. Memang ini pendapat dia. Cuma pendapat apakah yang ingin kita pilih? Dia adalah depends. Kalau saya memahami, iaitu wajib aini. Maksud wajib aini ni apa? Memiliki bahagian daripada ilmu tasawuf, ilmu ihsan tadi, iaitu akhlak, peningkatan jiwa untuk mendapat kekhusyuan. Usaha ini adalah wajib aini bagi semua.
Cuma cara dia macam-macam. Zaman dulu melalui jalan tarekat sahaja. Kerana tarekat tu diinstitusikan. Masa diinstitusikan, jadi ada tarekat-tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, dan dilindungi oleh Khilafah Uthmaniyah dan sebelum-sebelumnya dan lain-lain. Supaya teratur macam mazhab. So it become system. Tapi setelah kejatuhan Khilafah Uthmaniyah, umat Islam kehilangan kekuatan tersebut. Ulama-ulama ittira' Wahabi menjadi tambah kuat dengan petrol money-nya, mengeluarkan dakwah yang macam-macam, menghasut, sehingga kan that institutionalized itu dah hilang. Tapi ada ulama-ulama yang masih jaga dengan jalan tarekat. Ada ulama yang berijtihad. Kita azan dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi macam lain. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi, maka ada ulama berpandangan bahawa yang penting tersebut adalah berakhlak dan memiliki usaha tersebut walaupun mungkin tanpa jalur tarekat. Tapi tetap bergurulah, tetap ada sohbah. Kerana hakikatnya yang namanya tarekat itu tak semestinya 41 tarekat yang terkenal muktabarah tersebut. Kerana tarekat yang difahamkan oleh ulama sejak dahulu adalah sohbah seorang murid dengan guru. Jadi kalau dia dengan contoh dia, saya belajar dekat pondok dan tuan guru, tok guru pondok tersebut mendidik saya bukan hanya cara nak baca kitab, tapi juga mendidik saya istiqamah, solat 5 waktu, jamaah, berusaha untuk dapat soft yang pertama. Kita ada buat nakal, dia takdib kita. Kita malas solat sunat, dia wajibkan solat sunat. Solat sunat ni sunat. Tapi bila kat pondok, contoh dia, wajib mujahadah, solat sunat, wajib bangun lah, kan? Duha, semua pergi masjid solat duha, walaupun seorang-seorang semua solat. Ini cara wajib, dia kata wajib, padahal kita tahu solat duha tu sunat. Oh, Tok Kiai itu mewajibkan benda yang sunat. Bukan, ini cara nak mengajar lah, ini maksud dia. So kalau ini yang dimaksudkan, tak ada masalah. So what's the problem with it? So dia dah memenuhi wajib aini yang dimaksud tadi. Tapi kalau orang yang tak faham, dia akan ambil kata-kata imam ni, lalu dia akan sesat je lah imam tersebut, mewajibkan benda yang tak wajib, padahal maksud dia macam tu. So ini yang terjadi bila Abdullah Harari terlalu mutasyaddid dalam menilai sesuatu, dalam mentahzir ulama. Jadi cerita dia, ada satu ulama tarekat hebat dari Syria, nama dia Syekh Ghaznawi. Syekh Ghaznawi ni tarekat dia besar, tuan-tuan. So dia dihukum riddah, murtad oleh Abdullah Harari, hanya sebab dia kata masuk tarekat tu wajib aini. Kalau kita ambil kaedah ni, berarti Sidi Abdullah pun kena murtad lah. Sebab itu ulama di dunia ni banyak yang mentahzir, justru mentahzir Abdullah Harari dan juga gerakan Ahbash, kerana mereka ta'assub. Mereka ini 100% ikut Harari, sikit pun tak boleh beza, dan apa ijtihad Harari itu semua betul. Dan mereka pun ikut tokoh-tokoh yang dikritik tu, mereka pun kritik pada hari ini. Sampai ulama yang dikafirkan pun mereka kadang-kadang ikut juga. Ini bahaya. Termasuk Syekh Ramadan Al-Buti yang mati syahid pun dikritik. Tu list dia banyak. Saya ada kitab dia. Saya baca hampir semua kitab yang saya dapat lah. Isu-isu, termasuk isu kiblat di Amerika. Ulama Azhar dah fatwa North East
Kan? Kiblat ke Mekah dari orang Amerika itu north east. Sebab bumi ni bulat, yang mana paling dekat dia untuk ke Mekah ni adalah menghadap north east. Tapi sebab dia, Abdullah Harari ni mungkin, wallahu alam, dalam fatwa dia yang saya baca, bukan fatwa, dalam buku dia, dia kata tak boleh, tak sah. Kena solat east south. Sebab dia tengok peta macam ni. Bumi ni bukan macam ni, bumi ni bulat, tuan-tuan. So secara ilmu falak, jarak yang lebih dekat itu adalah north east. Bukan south, bukan south east. Ini itu perbahasan. Dan itu jadi difatwakan oleh Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Dan menjadi sengketa sampai ulama besar Amerika nama dia Sheikh Noah Hamim Keller. Kenal tak dia? Sheikh Noah Hamim Keller ni American, tapi sekarang duduk dekat Jordan, kat Amman. Dia alim kabir, dia karang kitab masya-Allah macam-macam. So dia ada karang buku nama dia Storm at the Port ke apa something, Port of the Storm ke apa, saya lupa. Dan itu nama buku dia dalam bahasa Inggeris. Boleh cari dalam Amazon, bahasa Inggeris. So tuan-tuan boleh baca, tebal ni. So dalam tu dia bagi hujah-hujah pendapat ulama dengan teks Arab dia, semua lengkap. Orang Amerika ni, walaupun dia Muslim lah, alhamdulillah. Orang Amerika ni kalau buat kerja tu, buat kerja betul-betul. Dia kaji fatwa tu, dia baca betul-betul, dia urai betul-betul. Tapi saya terus terang, saya tengok kita orang Melayu ni buat kerja ni selalu malas. Buat kertas kerja pun kadang malas. Tak boleh macam tu. Kita kena jadi macam orang Amerika, Muslim American yang betul-betul profesional. Means kalau kaji ni betul-betul, mendalam, urai satu-satu secara saintifiknya, secara apa dia. Saya pernah membaca tulisan orientalis, tapi dia masuk Islam. Dia kaji ni, dia korek ni sampai ke lubang cacing. Dia memang macam tu. Manuskrip ni dia sanggup cari duit, pergi ke Turki, pergi ke perpustakaan tu, pergi jumpa. Nak dapat, dia mesti kena pegang. Dia tak boleh Google sahaja. Kita hari ni ada nak buat kajian ni, sumber dia semua internet saja, verify pun tak. Padahal orang dia hidup duduk kat Brunei. Boleh pergi je, naik kapal terbang ni, pergi je, jumpa dia, tanya, nak verify data ni kan. Tak nak, malas. Dapat duit zakat beribu-ribu buat kajian, tapi malas. Saya kata terus terang, ini hadir wal hadirat hafizakumullah. Tak, kalau kena buat, kena pergi. Wastadallu 'alal wujubi bima huwa zahirun aqlan wa naqlan. Pukul 9 kan kita stop insya-Allah. Walasna bisadadi bayani dzalikal an. Bukanlah kami berada pada tempat untuk menjelaskan perkara tersebut sekarang. Sebab apa? Sebab Abdullah Ghumari dia ada karang kitab khusus membahas tentang fatwa tersebut. Di dalam kitabnya berjudul apa, saya lupa nama dia, Husnul Talastuf, Husnul apa macam tu, fi wujubis sulukit turuq or something, iaitu tamassuku bituruq sufiyah, lebih kurang macam tu. Husnul, ada depan dia Husnul. InsyaAllah dah diterjemahkan, akan dicetak oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan qarib insyaAllah. Ini. Lalu dia kata, waqad bayyana al-Qur'anul 'azimu min ahwalit tasawuf wa tariqah ma fihi al-kifayah. Dan benar-benar perkara ini telah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim sendiri, Al-Quranul Azim sendiri, mengenai keadaan tasawuf dan tariqah secara terperinci. Yang cukup dah, telah pun dibincangkan. Contoh dia, fatakallama 'alal muraqabah. Al-Quran berbicara tentang muraqabah. Muraqabah ni bab tasawuf. Ni yang disebut ni bab-bab yang ada dalam kitab tasawuf. Muraqabah. Bukti dia Al-Quran, Allah SWT berfirman, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Wal muhasabah, Quran membahas tentang muhasabah. Ini bab dalam tasawuf.
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wal muhasabah wat taubah wa tubu ilallahi jami'an. Nah ni. Wal inabah wa anibu ila rabbikum. Itu dalam Quran. Wal zikr, tentang berzikir banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ada yang kata, apa ni zikir sampai 10,000, 5,000 kan? Rasul tak pernah ajar zikir banyak macam tu. Rasul apa dalam zikir tu dia baca apa? Istighfar 70 kali sehari. Lepas tu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini je yang waris. Lebih dari tu Rasul tak ajar. Bid'ah berarti Rasul tak buat. Nak buat yang Rasul buat ke nak buat yang ulama buat? Pilih Rasul lah, berapa nak pilih ulama. Tapi Allah SWT berfirman zikran katsira tu apa? Ini ulama memahami zikran katsira means depends. Setiap orang ni kathir tu banyak tu macam-macam. Sedekah ada, Rasul sedekah banyak tu je kita boleh sedekah, tak boleh lebih. Kan? Sedekah kan disuruh sedekah yang banyak. Oh, jangan sedekah berjuta-juta. Rasul tak pernah sedekah berjuta-juta. Kalau kita tengok hadis Rasul, sedekah banyak ni, ikut tu je, tak boleh lebih. Boleh tak kata macam tu? Mana boleh? Samalah zikir. Kenapa dalam tasawuf ada zikir Allah, 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 ada zikir la ilaha illallah. Ada yang sampai 10,000, ada sampai 5,000, ada yang sampai 1,000 sehari. Kerana apa? Kerana ijtihad ulama tasawuf. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsyabandi dan lain-lain. Mereka menilai macam mana? Kadar dia, pengalaman dia ketika untuk mencapai khusyuk. Kalau sehari 5,000 kali la ilaha illallah, dia boleh dapat khusyuk. Contoh, dia dah try, dia buat. So bila murid dia datang, dia start ajar, kau 500 kali. Lepas bulan, macam mana? Okey, kau buat 1,000. Okey, sampai 5,000. Lepas 5,000 tu, betul, khusyuk dapat, alhamdulillah. Dapat khusyuk. Okey lah. Apa masalah dia tu? Ijtihad lah. Macam doktor. Ni nak bagi berapa, kan? Ubat apa, jenis apa, ijtihad dia, diagnose dia. Jangan cakap, tak ustaz, doktor dia dah belajar ilmu kedoktoran, hanya tu je. Tak juga. Doktor macam-macam. Orang kena kanser, doktor ni cara macam ni, doktor ni cara macam ni, doktor ni cara macam ni. Western medicine dia tawarkan. Ada yang dia kata, ni macam ni lah, contoh dia. So ijtihadi. Jangan kata bid'ah lah. Sikit lagi, wal fikri, dan berfikir, dan lain-lain yang banyak. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan ini pada pertemuan bulan hadapan. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.